Baik, kita bersua kembali Shu. Kali ini cukup istimewa kerana kita akan bercerita berkenaan istiadat penganugerahan Panji-Panji Regimen Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD yang akan bertempat di Kem Perdana Sungai Besi pada 4 Oktober 2023. Ya. Jadi untuk bercakap dengan lebih lanjut berkenaan istiadat penganugerahan Panji-Panji Regimen Batalion ke-23 RAMD ini, kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu Ismail dan juga penonton, iaitu Assalamualaikum, selamat datang diucapkan kepada Lieutenant General Datuk Pahlawan Haji Muhammad Huzaimi Sabri, Panglima Medan Barat Tentera Darat. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Masya Allah, terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. Datuk, untuk sebelum kita memulakan acara pada hari ini, untuk pengenalannya kepada penganugerahan Panji-Panji Regimen Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja. Sudah pastinya dalam setiap perkhidmatan itu dia akan dianugerahkan Panji-Panji Regimen. Tetapi bagaimana pula untuk penganugerahan Panji-Panji Regimen difahamkan kepada Batalion ke-23 RAMD? Mungkin boleh diperjelaskan berkenaan signifikannya penganugerahan Panji-Panji Regimen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani untuk semua. Pertama, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya selaku pengurusi Regimen Askar Melayu Diraja untuk berbicara tentang istiadat penganugerahan Panji-Panji Regimen pada Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja yang akan berlangsung besok pagi, yang akan disempurnakan oleh Buah Duli Yang Mulia Sultan Kedah selaku Kolonel Yang Putra Regimen Askar Melayu Diraja yang bertempat di dataran perdana Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur. So sebelum saya teruskan kepada Ismail punya soalan tadi lah, elokkan saya cerita sikit tentang apa itu Panji-Panji supaya penonton dan juga semua lebih tahu apa itu Panji-Panji ya. Maknanya ikut istilah Dewan Pasukan Pustaka, Panji-Panji itulah bendera. Itu je. Tapi lah istilah tentera ataupun yang common yang guna pakai, Panji-Panji ini adalah satu lebih pada bendera. Yang bawa simbol, image, identiti, keberanian daripada sebuah pasukan. Ikut sejarah dia 5,000 tahun yang lalu lah, tentera purba Mesir dah guna pakai Panji-Panji ini. Dan berterusan hinggalah sekarang. Dan ikutkan dalam tentera ni, peperangan dahulu adalah tempur secara rapat. Sama ada infanteri, jalan kaki ataupun pasukan berkuda, di mana ada anggota yang akan membawa Panji-Panji ini. Berada di tengah-tengah bersama dengan komander. Menunjukkan begitulah komander berada dan akan dipertahankan sedaya upaya hingga tisan darah agar Panji-Panji tak jatuh ke tangan musuh. Itu signifikannya Panji-Panji ini. Ikut Islam pun, ikut jarah Rasulullah, peperangan Uhud pernah berlaku. Seorang sahabat Rasulullah bernama Mus'ab bin Umar. Beliau ni telah menjurang Panji-Panji hingga mati syahid. Dan perang Uhud tersebut, beliau membawa Panji-Panji hingga tangan dia terputus ketika bertempur. Dan beliau menyambut Panji-Panji itu dengan tangan sebelah lagi. Kan? Berlaku lagi pertempuran yang menyebabkan tangan yang bawa Panji pun putus, diletak oleh musuh dan beliau terpaksa merapatkan lengan dia, tahankan Panji-Panji agar tidak jatuh. Namun beliau mati syahid, tetapi Panji-Panji tersebut telah diambil oleh sahabat yang lain agar tidak jatuh dan gugur. Itu menunjukkan betapa pentingnya Panji-Panji inilah. Balik pada soalan pada 23 Melayu ni, sebenarnya Batalion ke-23 Melayu ni adalah Batalion ke-23 dalam Regimen Askar Melayu Diraja. Kita ada 26 batalion dalam Askar Melayu. So 23 Melayu ni adalah Batalion ke-23 dalam kor yang akan menerima Panji-Panji mengikut susunan. Maknanya selama ini bersatu hingga 22 batalion telah dapat Panji-Panji. So ini giliran pada 23 RMD untuk menerima Panji-Panji. Jadi selain daripada 23 RMD dianugerahkan Panji-Panji ini pada esok yang pagi, Datuk Pahlawan, boleh kongsikan berapa banyak pasukan yang akan ataupun telah menerima Panji-Panji ini? Ikut sejarah kita ya, penawaran Panji-Panji yang pertama telah berlaku pada tahun Februari 50 pada Batalion pertama Regimen Askar Melayu Diraja yang telah dianugerahkan oleh Sir Henry Gurney pada masa itu, Penjara Tinggi British di Malaya yang mewakili Queen Elizabeth II. Itu yang pertama, sejarah timur. Lepas itu akan berlaku lagi penganugerahan kepada beberapa buah pasukan dan juga perkhidmatan yang lain, iaitu 5 buah Panji-Panji agung melibatkan Regimen Askar Melayu Diraja, Ranger Diraja, Kor Armor Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Darat Diraja Malaysia. Dan seterusnya kepada regimen lain yang melibatkan selama 39 lagi regimen telah menerima ataupun batalion yang menerima Panji-Panji ini. Kalau boleh saya baca, RMD 22 batalion, Ranger 9 batalion, Armor 4 batalion, Semoyan 1, Jurutera 1, Regimen Artillery Diraja 1 dan Kor Perkhidmatan Diraja 1. So total dia apabila besok berlaku pengurangan Panji-Panji kepada 23 Melayu,
Semuanya melibatkan 44 buah pasukan yang menerima panji-panji ini. Ini kesempatan terbaik ya Datuk untuk berkongsikan sejarah berkenaan Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja, Datuk. Baik. Kita ni seperti tadi 23 Melayu ni adalah saya sebut 23 Melayu lah. Lebih mudah kan. 23 RMD ni lalu disebut oleh tentera 23 Melayu. So Batalion ke-23 dalam Regimen Askar Melayu Diraja. Ada 26 batalion seperti tadi kan. So dia yang Batalion ke-23 ditubuhkan pada 1 Mac 79 di Kamp Sikamat Negeri Sembilan. Keanggotaan dia adalah daripada Batalion ke-11 Regimen Askar Wataniah yang telah dibubuhkan dan disuturkan semula menjadi 23 Regimen Askar Melayu Diraja. Sejak dari itu, batalion ini telah ditempatkan di 5 buah tempat. Bermula daripada Kamp Sikamat Negeri Sembilan, Kamp Kanowit Sarawak, Kamp Rasah Negeri Sembilan, Kamp Sanakan Sabah dan terakhirnya adalah Kamp Go Permai di Ipoh mulai tahun 89 hinggalah sekarang. Jadi telah banyak mengambil perubahan tempat dan juga pengalaman dalam menjalankan tugas. Dan boleh kata sebut sikit ni. Tukang kata pasukan ni agak unik. Lalunya kita guna tukang kata dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Melayu ni dia menggunakan bahasa Arab. Hubbul watan minal iman. Tukang kata dia. Maksudnya cintakan watan ataupun negara ini sebagai daripada iman. Itulah tukang kata yang agak unik. Dan sehingga kini dah ada 25 orang pegawai pemerintah yang merintah pasukan ini sejak di perubahan hinggalah sekarang. Dan yang menjadi uniknya pegawai pemerintah yang ke-13 adalah Panglima Angkatan Tentera sekarang ni, iaitu Jeneral Tan Sri Datuk Seri Muhammad bin Abdul Rahman. Dan batalion itu telah melahirkan ramai pemimpin atasan lah. Antara yang boleh sebut adalah Panglima Terderak sekarang, iaitu Jeneral Datuk Hafizuddin bin Jantan yang telah berkhidmat di 23 RMD ini pada tahun 90 sebagai Ketua Pelatun, IO ataupun Garisik hinggalah menjadi Ketua Kamni. Dan saya sendiri telah berkhidmat di batalion ini pada tahun 99 hingga 2001 sebagai Ketua kami di Ipoh, Perak. Okey, sebenarnya istimewalah istiadat kali ini. Orang kata boleh panggil alumni lah ya. Ya, betul. Open close kan. Betul. Alumni yang berada daripada batalion 23 Melayu kan. Alumni 23 RMD akan berlangsung besok. Apa antara kriteria juga faktor yang berkira untuk memulihkan batalion ke-23 Melayu ini menerima istiadat ataupun dikurniakan panji-panji regimen ini? So, mengikut peraturan pengantaan yang telah digariskan, ada 4 kriteria. Pertamanya, mestilah pasukan itu berusia 10 tahun ke atas. Baik. Ya. Keduanya, dia mesti telah terlibat dengan perangan, pertempuran, konflik dan juga berkhidmat di luar negara dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ketiganya, dia mestilah berkekuatan tidak kurang daripada setengah batalion. Maknanya melebihi daripada 400 anggota. Ya. Dan akhir sekali, mempunyai sejarah kecemerlangan lah. Barulah layak untuk dianugerahkan dengan panji-panji. Dan 23 RMD ini telah memenuhi semua syarat ni. Pertama, telah bertempur dan terlibat dalam pertempuran di kawasan operasi sama ada di Semenanjung ataupun Sabah dan Sarawak. Ikut rekod telah terlibat operasi sebanyak 68 perluasan operasi. Dan juga telah diatur gerakkan ke Bosnia Herzegovina dalam misi PBB pada tahun 3 hingga 94 dan juga satu kami 23 RMD ini telah diatur gerakkan ke Lubnan pada tahun 2016 dan 17. Ini menyebabkan pasukan ini layak untuk dianugerahkan dengan panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja. Okey. Datuk, mungkin juga impaknya dari segi moral dan juga motivasi kepada anggota dan juga pegawai yang berkhidmat di dalam batalion ke-23 selepas penganugerahan panji-panji regimen ini. Impak dia banyak, tapi yang signifikannya pada saya adalah pertama untuk menaikkan semangat. Dengan ada panji-panji ini, semangat itu akan bertukar. Maknanya semangat itu lebih kental dan tinggi. Dan berasa bangga dengan pasukan boleh dapat panji-panji. Keduanya, kita akan menaikkan esprit de corps pasukan ataupun semangat kekitaan. Kan, kekeluargaan dalam pasukan tu. Maknanya semangat dalam satu pasukan tu lebih kukuh dan kuat. Ya. Tiganya sebagai satu pentarafan. Tidak mana selama tidak diiktiraf pasukan 23 Melayu, tapi kemuncak dia adalah panji-panji. Panji-panji inilah menunjukkan bahawanya segala jasa dan pengorbanan pasukan ini telah diiktiraf dalam bentuk penganugerahan panji-panji oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah selaku Kenal Yang Dipertua Regimen Askar Melayu Diraja. Seterusnya, bila dapat panji-panji, berupaya menjalankan tugas istiadat dengan lebih besar daripada Tuan ataupun dekat negeri. Yang melibatkan contoh kawalan Kuantan Utama, yang melibatkan istiadat yang melibatkan Tuanku Kebawah Duli Yang Mulia Agong dan juga Raja Yang Melayu. Dan yang akhir sekali,
adalah meningkat pengetahuan. Selama ni pasukan itu tidak terlibat dengan panji-panji. Apabila dia anugerahkan panji-panji, maka mereka akan didedahkan dengan ilmu yang baru. Kerana pengurusan panji-panji berbeza dengan lain. Apabila dapat panji-panji, kaedah berkawat, istiadat berkawat dah bertukar. Pengurusan dia dari segi pertama, menguruskan dan penyimpanan berbeza. Kita nak buat, mempamerkan pun berbeza. Nak menjahit pun berbeza, ada istiadat dia. Mengarap pun berbeza. Dan akhirnya nak bertukar pun berbeza. Jadi ini adalah memerlukan satu istiadat dan juga prosedur yang berbeza. Dan pengalaman ini akan didedahkan pada mereka yang pasukan yang telah menerima panji-panji ini. Itu lebih signifikan saya nampaklah. InsyaAllah. Kita ucapkan selamat menjaya Datuk kepada istiadat penganugerahan Panji-Panji Regimen Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja akan berlangsung esok di Kem Perdana Sungai Besi. Ya, sama-sama kita menonton. Yang tak dapat hadir boleh tengok dalam Facebook. Tentera Malaysia yang akan dia siarkan secara langsung dalam Facebook. Sekarang ni teknologi kan. Ya, teknologi. Kalau dulu nak tengok kena tunggu TV. Betul. Okey, terima kasih yang berbagi Datuk Pahlawan hari ini untuk berkongsi berkait istiadat penganugerahan Panji-Panji Regimen Batalion ke-23 Melayu.